selamat sejahtera. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita seperti biasa, pada hari ini cikgu ada satu aktiviti nak lakukan bersama kamu semua. Aktiviti ini dinamakan aktiviti teka lakunan. Cikgu akan melakonkan gaya kamu perlu meneka apa yang cikgu lakukan terhadap beg cikgu. Jadi, di bahagian hadapan, cikgu telah menyediakan jawapan yang sebenar. Jadi, kamu semua perlu meneka dan kita akan cuba periksa sama ada jawapan kamu sama ataupun tidak dengan jawapan yang telah cikgu berikan di hadapan. Baiklah, kita akan memulai dengan lakonan yang pertama. Adik jangan menggoda, jangan tunjuk lawa, biar cantik di mata, manis pun di bahasa. Baiklah, apakah yang cikgu telah lakukan kepada beg cikgu? Amira, sila jawab. Membawa. Membawa, awak pasti dengan jawapan awak? Ya. Baik, mari kita periksa. Adakah betul jawapan Amira? Salah, jawapannya adalah menjunjung. Apabila kita meletakkan barang di atas kepala, itu bermakna kita menjunjung. Cikgu menjunjung beg. Baiklah, kita akan meneruskan dengan lakonan yang kedua. Lengang, lengang, lengang ala lengang kangkung. Lengang, lengang, kangkung di tepi kali. Okey, apakah yang cikgu lakukan kepada beg cikgu? Okay, Aminah, sila jawab. Apa yang cikgu lakukan kepada beg cikgu sebentar tadi? Menjinjing. Menjinjing, awak pasti dengan jawapan awak? Pasti. Okey, mari kita periksa. Jawapannya adalah betul, menjinjing. Cikgu tadi, apabila kita makan barang di bahagian bawah seperti ini, kita menjinjing. Cikgu sedang menjinjing beg. Baiklah, kita akan teruskan dengan lakonan yang ketiga. Inilah obat, hai sungguh istimewa. Kalau salah sapu, kamu tadi hilang nyawa. Obat batuk kering, batuk basah dalam tersema. Mari beli obat ini, garanti puas hati. Okey, apa yang cikgu lakukan kepada beg cikgu sebentar tadi? Ainul, apa yang cikgu lakukan kepada beg cikgu sebentar tadi? Mengepit. Mengepit, awak pasti dengan jawapan awak? Ya. Baiklah, kita cuba periksa adakah jawapan dia mengepit ataupun tidak. Jawapannya adalah menggelik. Cikgu mengelik. Apabila kita meletakkan barang di bawah bahagian ketiak kita, itu dipanggilkan mengelik. Perbuatan yang cikgu lakukan tadi adalah menggelik beg. Baiklah, berdasarkan jawapan yang telah kamu teka sebentar tadi, cuba kamu teka pula apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Perbuatan. Kata perbuatan betul tapi tidak tepat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai frasa kerja. Apa itu frasa kerja? Cikgu akan terang sebentar lagi. Baiklah, sebelum itu cikgu akan terangkan terlebih dahulu mengenai tema pembelajaran kita, iaitu tema kita pada hari ini ekonomi dinamik negara berwibawa. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini pula ialah murid dapat mengenal pasti dua jenis frasa kerja dalam bahasa Melayu. Manakala objektif yang kedua pula murid dapat membina satu ayat yang mengandungi satu jenis frasa kerja tanpa objek. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai frasa kerja, tapi kali ini kita mengikut tema kita iaitu tema ekonomi. Jadi cikgu akan memberi contoh yang berkaitan dengan laras-laras ekonomi. Okey, baiklah, apa itu frasa kerja? Frasa kerja adalah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya adalah kata kerja. Kata kerja tersebut boleh terdiri daripada dua jenis, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Dalam ayat, frasa kerja wujud pada bahagian predikat. Cuba lihat contoh yang cikgu beri. Penanaman getah meningkatkan ekonomi negara. Jadi, penanaman getah merupakan subjek. Meningkatkan ekonomi negara merupakan predikat. Jadi, predikat ini merupakan frasa kerja. Contoh frasa kerja, meningkatkan ekonomi negara. Jadi, apa beza frasa kerja dengan kata kerja? Ingat baik-baik, kata kerja melibatkan satu perkataan sahaja. Contohnya, meningkat. Kalau frasa kerja, dia melibatkan satu atau lebih perkataan. Contohnya, meningkatkan ekonomi negara. Itu merupakan frasa kerja. Bagaimanapun, frasa kerja juga boleh terdiri daripada satu perkataan, iaitu contohnya meningkat. Meningkat juga merupakan frasa kerja. Terusnya, cikgu akan menerangkan pula mengenai jenis binaan frasa kerja yang terdapat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis binaan frasa kerja, iaitu binaan frasa kerja dengan objek dan binaan frasa kerja tanpa objek. Untuk binaan frasa kerja dengan objek, frasa ini mengandungi
kata kerja yang memerlukan frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Dengan kata lain, kata kerja yang terdapat dalam frasa ini tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja itu dikenali sebagai kata kerja transitif. Sebagai contoh, industri getah telah mengekspor getah asli. Yang manakah kata kerja terdapat dalam ayat di bawah? Export. Betul, mengekspor. Mengekspor merupakan kata kerja transitif kerana kata kerja ini memerlukan objek. Objek ini adalah getah asli. Okey, sekiranya cikgu menggugurkan getah asli, adakah ayat tersebut lengkap? Cikgu bacakan. Industri getah telah mengekspor. Lengkap atau tidak? Tak. Betul, tidak lengkap. Jadi dia memerlukan getah asli untuk melengkapkannya sebagai ayat. Industri getah telah mengekspor getah asli. Jadi dalam ayat ini, ia mengandungi frasa kerja dengan objek. Okey, cikgu nak tanya, manakah frasa kerjanya? Telah mengekspor getah asli. Betul, telah mengekspor getah asli kerana telah mengekspor getah asli berada pada kedudukan predikat. Terusnya kita akan pergi ke pula binaan frasa kerja tanpa objek. Binaan frasa kerja tanpa objek ini binaan yang mengandungi kata kerja yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya. Ini bermakna kata kerja yang terdapat dalam binaan frasa ini boleh berdiri dengan sendiri tanpa objek. Kata kerja ini dikenali sebagai kata kerja tak transitif. Sebagai contoh, lihat ayat di bawah. Ekonomi negara kita sedang meningkat. Meningkat ini tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya kerana ayat ini sudah lengkap, betul? Betul. Nak tanya, manakah kata kerja yang terdapat dalam ayat ini? Meningkat. Betul, meningkat merupakan kata kerja. Mana pula frasa kerjanya? Sedang meningkat. Betul, sedang meningkat kerana ekonomi negara kita merupakan subjek dan sedang meningkat merupakan predikat. Jadi sedang meningkat merupakan frasa kerja tanpa objek kerana mempunyai kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek. Jadi cikgu tegaskan kat sini, untuk kita mengenal pasti jenis binaan frasa kerja, kita kena lihat kepada kata kerja yang terdapat dalam frasa tersebut. Frasa kerja dengan objek mengandungi kata kerja transitif, manakala binaan frasa kerja tanpa objek pula mengandungi kata kerja tak transitif. Untuk mengenal pasti jenis kata kerja itu pula, kita tengok kepada keperluan objek kerana kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek, manakala kata kerja transitif memerlukan objek untuk melengkapkannya. Walau bagaimanapun, cikgu ada satu lagi teknik untuk kamu mudah mengenali kata itu merupakan kata kerja transitif ataupun kata kerja tidak transitif. Selain daripada melihat kepada objek, murid-murid juga boleh melihat kepada imbuhan yang terdapat pada kata kerja tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kata kerja tersebut mengandungi imbuhan ber dan berkan, maka kata kerja tersebut merupakan kata kerja tak transitif. Manakala sekiranya kata kerja tersebut mengandungi imbuhan kan dan in, maka kata kerja tersebut merupakan kata kerja transitif. Tapi sekiranya kata kerja tersebut mengandungi imbuhan men, yang ini agak unik sedikit kerana sekiranya mengandungi imbuhan men, murid-murid kena lihat kepada konteks ayat. Kalau ayat tersebut boleh dipasifkan, maka kata kerja yang mengandungi men itu merupakan kata kerja transitif. Kalau tak boleh dipasifkan, maka kata kerja tersebut merupakan kata kerja tak transitif. Untuk menghafal imbuhan-imbuhan ini, cikgu telah mereka lagu. Jom nyanyi bersama cikgu. Berkan kata kerja tak transitif, ada kan dan i menjadi transitif. Kalau hanya ada men dan dapat dipasifkan, maka kata itu kata kerja transitif. Kalau hanya ada men tak dapat dipasifkan, maka kata itu tak transitif. Seronok tak lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi? Lagu itu cikgu reka untuk membantu kamu mengenal pasti mana satu kata kerja transitif dan mana satu kata kerja tak transitif. Lagu itu boleh memudahkan kamu mengingat dan menghafal. Jadi mudahlah untuk kamu kenal pasti. Sekarang kita akan belajar pula mengenai binaan frasa kerja tanpa objek dengan lebih mendalam. Hari ini cikgu akan fokus kepada binaan frasa yang ini sahaja. Okey, seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, binaan frasa kerja tanpa objek mengandungi kata kerja tak transitif. Baiklah, dalam binaan frasa ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu binaan frasa kerja dengan kata
kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan pelengkap, dan binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai. Pertama sekali cikgu akan menerangkan terlebih dahulu binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okey, kata kuncinya di sini iaitu tanpa pelengkap. Jadi kata kerjanya boleh berdiri sendiri. Okey, contoh kata kerjanya adalah meningkat, berniaga, bangun, menurun dan pulang. Cuba lihat ayat di bawah. Manakah kata kerja bagi ayat di bawah? Menurun. Menurun, betul, menurun. Selepas menurun, ada tak perkataan lain? Tak ada. Jadi, kata kerja menurun ini merupakan kata kerja transitif tanpa pelengkap. Okey, manakah frasa kerja bagi ayat di bawah? Sedang menurun. Betul, sedang menurun. Kenapa? Kenapa sedang menurun merupakan frasa kerja bagi ayat di bawah? Sebab dia dekat predikat. Betul, kerana dia berada di predikat. Nampaknya awak dah faham ya mengenai frasa kerja. Jadi, sedang menurun merupakan jenis binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Okey, seterusnya kita pergi kepada binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan pelengkap pula. Okey, kata kuncinya adalah dengan pelengkap. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja jenis ini tak boleh berdiri sendiri. Dia memerlukan unsur pelengkap. Contohnya unsur pelengkap boleh terdiri daripada frasa adjektif, frasa nama, frasa sendi nama. Okey, contoh kata kerja yang memerlukan unsur pelengkap ni adalah bertambah, berkongsi, menuju, tinggal dan singgah. Okey, untuk dengan lebih jelas lagi, cuba lihat ayat pertama pelengkap. Bagi ayat pertama ni adalah frasa adjektif. Okey, kukuh merupakan frasa adjektif. Contoh cikgu cakap ekonomi negara bertambah kukuh. Mana kata kerja dia? Bertambah. Bertambah, betul. Kukuh merupakan kata frasa adjektif. Jadi sekiranya cikgu buang kukuh, kita buang kukuh, ekonomi negara bertambah. Lengkap tak? Tak. Jadi dia memerlukan unsur pelengkap. Jadi binaan kata kerja ini merupakan kata kerja dengan pelengkap. Jadi manakah frasa kerja bagi ayat di bawah? Bertambah kukuh. Betul, bertambah kukuh kerana dia berada di bahagian predikat. Jadi bertambah kukuh merupakan binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan pelengkap. Kita pergi pula pada binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Jenis binaan frasa kerja ini mengandungi kata kerja yang diikuti dengan kata nama sebagai penerang. Walau bagaimanapun kata nama tersebut boleh digugurkan. Dia bukanlah macam yang pelengkap tadi. Dia tak ada ke dia tetap boleh berdiri sendiri. Contoh dia contoh kata kerja ini adalah berkebun, berniaga, bersawah, berbunting dan berjaja. Okey, kita boleh lihat dengan jelas pada ayat di bawah. Petani itu sedang bersawah padi. Okey, bagi tahu cikgu manakah kata kerja bagi ayat di bawah? Bersawah. Bersawah. Okey, di hadapan ini padi ini merupakan frasa nama. Jadi sekiranya cikgu gugurkan padi ini, petani itu sedang bersawah. Lengkap tak? Lengkap. Betul, dia lengkap. Jadi dia gugur ke tak gugur ke, dia tidak memberi impak kepada kata kerja tersebut. Okey, mana binaan frasa kerja bagi ayat di bawah? Sedang bersawah padi. Pandai, sedang bersawah padi. Kenapa? Sebab ianya berada di predikat. Bagus, pandai sekali anak murid cikgu pada hari ini kerana dia ada di predikat. Jadi sedang bersawah padi merupakan contoh bagi binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. Nah, sebentar tadi kita telah mempelajari mengenai frasa kerja dan jenis-jenis frasa kerja. Dan kita telah menekankan juga kepada jenis frasa kerja tanpa objek. Sekarang cikgu nak menguji tahap kefahaman kamu. Okey, sekarang cikgu telah menyediakan kuis. Untuk menjawab kuis ini, cikgu nak bermain dengan permainan yang sama dengan kotak beracun, tapi cikgu tidak menggunakan lagu. Cikgu menggunakan tepukan cikgu sahaja. Jadi kamu boleh gerakkan bola ini sehingga tepukan cikgu berakhir. Okey, semua boleh mula sekarang. Okey, cikgu akan pejam mata untuk tepuk. 1, 2, 3. Okey, Aminah, cuba bagi tahu cikgu ketiga-tiga sektor ekonomi negara itu sedang beransur pulih. Manakah frasa kerja dalam ayat pertama? Sedang beransur pulih. Betul, sedang beransur pulih. Apakah jenis bagi ayat frasa kerja yang pertama? Frasa kerja tanpa objek. Kenapa? Sebab kata kerja dia ada imbuhan ber, jadi dia merupakan kata kerja tak transitif. Betul, kerana imbuhan ber ini dia merupakan kata kerja tak transitif. Okey, yang kedua pula. Kita mula ya. Okey, Aina, apakah frasa bagi ayat nombor 2? Sudah pulang. Sudah pulang, betul. Apakah jenis frasanya? Frasa kerja tanpa objek. Pandai, kenapa? Sebab kata kerja tak ada pelengkap. Betul, kata kerja tidak memerlukan pelengkap. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga. Okey. Okey, Ainul jawab dekat cikgu. Kenapa? Apakah jenis frasa kerja bagi ayat nombor 3? Frasa kerja dengan objek. Frasa kerja dengan objek. Mana frasa dia? Memberi bantuan. Betul, memberi bantuan. Kenapa dia merupakan dengan objek? Kenapa dengan objek?
Sebab ianya merupakan kata kerja transitif. Betul, kerana dia merupakan kata kerja transitif. Kata kerja dia merupakan kata kerja transitif yang memerlukan objek, iaitu bantuan subsidi kepada petani. Okey, bagus. Pandai. Nampaknya kamu telah mengetahui cara untuk mengenal pasti frasa kerja dengan objek ataupun frasa kerja tanpa objek. Okey, baiklah. Aktiviti seterusnya memerlukan kamu membina satu jenis ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek. Cikgu tak kisah antara 3 jenis tu kamu nak bina yang mana satu, tapi kamu bina satu jenis ayat yang mengandungi frasa kerja. Frasa kerja tersebut perlulah berkaitan dengan konteks ekonomi. Contohnya kamu boleh guna perkataan perkelaburan, modal, buruh dan sebagainya. Okey, kamu perlu menulis jawapan kamu di dalam jadual yang telah cikgu sediakan di atas meja kamu semua, ada kan? Okey, di sini kamu letak jenis frasa kerja yang telah kamu gunakan dan sini ayat yang kamu bina. Okey, boleh. Cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu buat. Jadi kamu boleh mula sekarang. Masa menulis sudah pun tamat. Sekarang cikgu akan memilih secara rawak siapa yang akan menulis jawapannya di bahagian hadapan. Okey, cikgu pilih Alia. Alia, sila tulis jawapan awak di hadapan sekarang. Kita tepukan kepada Alia kerana telah berjaya menulis jawapannya di hadapan. Okey, ayat yang Alia bina ialah buruh asing itu sedang memberontak. Betul ke tak yang ada frasa kerja tanpa objek? Betul. Betul. Kat mana frasa kerja dia? Sedang memberontak. Pandai, sedang memberontak. Kenapa dia tanpa objek? Sebab memberontak merupakan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Pandai. Nampaknya anak murid cikgu telah menguasai mengenai frasa kerja tanpa objek sekali. Baiklah, cikgu akan merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari mengenai frasa kerja. Apa itu frasa kerja? Frasa kerja merupakan binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang kata intinya merupakan kata kerja. Dalam bahasa Melayu, frasa kerja terbagi kepada 2 jenis, iaitu jenis yang pertama frasa kerja dengan objek, manakala jenis yang kedua adalah frasa kerja tanpa objek. Mengenal fasih jenis binaan frasa kerja tersebut, murid-murid perlu mengetahui jenis kata kerja yang terdapat dalam frasa tersebut. Hal ini kerana kedua-dua jenis frasa kerja ini mempunyai 2 jenis kata kerja yang berbeza, iaitu binaan frasa kerja tanpa objek mengandungi kata kerja tak transitif, manakala binaan frasa kerja dengan objek mengandungi kata kerja transitif. Walau bagaimanapun, pada hari ini cikgu hanya menekankan kepada binaan frasa kerja tanpa objek yang mengandungi 3 jenis binaan, iaitu binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, kedua binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dengan pelengkap, dan yang ketiga binaan frasa kerja dengan kata kerja tak transitif dan kata nama sebagai penerai. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.